بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه أقوالنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم يا رحيم يا الله اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selamat pagi semua kawan-kawan, selamat pagi semua orang yang menonton kita. Ahlan wa sahlan bikum dalam program kita Hudal Quran, tadabbur khas dalam bulan Ramadan, bulan Ar-Rahmah, bulan Al-Quran Al-Karim. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المقبولين عنده إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah hari ini kita juzuk 28 juzuk Al-Mujadilah atau juzuk Al-Mujadalah. Ada satu surah dalam juzuk 28, awal surah dalam juzuk ini surah Al-Mujadilah. Kita dengar surah Al-Mujadilah baris yang bawah atau Al-Mujadalah baris yang atas. Dua bahasa Arab. Dua sah, bukan salah. Sebab apa? Sebab makna sama, tak tukar makna. Juzuk 28 awal surah dalam ini surah Al-Mujadilah, akhir surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim. Ada banyak mau'izah, banyak ibrah yang ada di dalam juzuk 28 yang kita nak fokus sedikit lafatat atau ta'ammulat atau ibrah. Mungkin berapa beratus yang kita fokus dalam juzuk 28. Nama juzuk ini juzuk Al-Mujadilah dan nama juzuk juga nama Qad Sami'. Bila kita waktu kita belajar nak hafal Al-Quran bersama syekh, kata ada tasmi' surah, tasmi' juzuk Qad Sami'. Juzuk Qad Sami' kalau kita fokus mana juzuk Qad Sami'? Ini juzuk 28. Syekh yang lain nak ulang bersama dia, dah hafal juzuk Al-Mujadilah? Ya betul, surah Al-Mujadilah. Tak, juzuk Al-Mujadilah. Nama juzuk semua sebab apa? Sebab ada surah Al-Mujadilah. Kenapa nama ini surah Al-Mujadilah? Ada sebab atau tidak? Ada sebab. Sebab ini ada satu sahabiyah. Tahu sahabiyah? Sahabi kalau orang lelaki, sahabiyah kalau perempuan. Kalau perempuan hidup waktu zaman An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu zaman An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabiyah ini Khawlah bintu Tha'lab. Khawlah bintu Tha'lab. Okey. Bersama suami dia Aus bin Samit. Suami dia Aus bin Samit. Dua sahabi. Kenal Rasulullah SAW. Taniyah Rasulullah SAW. Duduk bersama Rasulullah SAW. Nama ini suhbah. Khawlah bintu Tha'labah, sahabiyah. Aus bin Samit, sahabi. Fitrah suami dan isteri, kalau ada sedikit yang salah, kadang-kadang marah suami, kadang-kadang marah isteri, itu sunnah ilahiyah atau sunnat al-alam bersama keluarga. Tetapi kadang-kadang ada maaf, kadang-kadang mungkin lambat marah 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dalam cerita ini, dia sumpah Aus bin Thamit
sumbah. Zaman dulu macam zaman sekarang kita cakap cirai. Dah cakap cirai tetapi tak ada niat atau niat ada atau tidak niat, abah hukum. Macam itu. Dia cirai Sayyidatna Khawla bintu Tha'labah terus pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami saya dah sumbah macam cirai. Sekarang kalau kita hidup terus, kita hidup halal atau haram. Kita takut kalau kita buat dosa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala turun satu surah Al-Mujadilah. Al-Mujadilah yang bagi tahu apa buat bersama suami dia. Dia nak cari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dalam umur, dalam dunia, dalam rumah, dalam muamalah bersama suami dan isteri. Fa'anzal Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Mujadilah qad sami'. Allah subhanahu wa ta'ala dah dengar apa Khawlah bintu Tha'lab cakap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dah dengar dan kita baca surah di dalam Al-Quran Al-Karim sampai sekarang. Bila baca ini cerita waktu zaman An-Nabi SAW, Khawlah bintu Tha'labah. Waktu zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, khalifatan lil muslimin, ada program besar. Contoh macam zaman sekarang program yang besar macam program raja, program yang negeri besar. Semua sahabat, semua kawan-kawan, semua masyarakat nak jumpa Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Khawlah bintu Tha'labah, perempuan ini, sahabiyah ini nak jumpa Sayyidina Umar bin Al-Khattab, duduk 1 jam. Sampai masyarakat dan orang ramai tunggu bila Sayyidina Umar bin Khattab buat ceramah atau beri nasihat, tetapi dia cakap bersama perempuan. Sampai mereka kata, wahai Umar, kenapa wahai Sayyidina Umar, kenapa lambat? Nampak masyarakat dah ada yang panas, ada lapar, ada yang haus macam itu. Sayyidina Umar bin Khattab kata ke kawan masyarakat ini perempuan yang Allah subhanahu wa ta'ala dengar apa yang dia cakap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kalau Umar tak dengar apa yang dia cakap? Sampai semua masyarakat diam. Apa ibrah yang kita nak ambil dalam cerita ini? Ibrah, lihat macam mana iman Khawlah bintu Tha'labah. Sampai dia takut kalau dia nak buat dosa dalam Islam, tetapi dia tak tahu ini dosa atau tak. Dia terus lari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat macam mana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun satu surah di dalam Al-Quran Al-Karim. Ada hukum dalam ini, ada ibrah, ada bahala kalau kita baca, ada tadabbur. Mahu umat Islam cari qudwah macam Khawlah bintu Tha'lab. Muamalah bersama suami dan isteri. Muamalah yang baik. Kalau dia marah, macam mana kita bagi dia maaf. Kalau ada apa-apa, kita tutup aib. Kalau itu hidup. Ini hidup. Ini ibrah di dalam surah, di dalam juzuk 28 awalan surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah. Dan surat Al-Hashr ayat 16. Al-Lafta atau ta'ammul atau tadabbur 16 di dalam surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr Ghazwat Bani Nadhir. Ghazwat Bani Nadhir. Tetapi kita ambil sedikit ta'ammul di dalam ayat 16. Macam mana syaitan takut Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia suka buat fitnah bersama manusia.
suka buat masalah bersama suami dan isteri, suka buat masalah bersama keluarga, bersama kerja, semua manusia dia suka nak kacau. Dia nak kacau manusia, tak nak manusia hidup betul di dalam agama yang Allah Subhanahu wa taala. Ayat 16 di dalam surah Al-Hashr, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur. Contoh iblis, dia mahu manusia atau orang muslim, khusus orang muslim ukfur. Makna ukfur, kadang-kadang ukfur min inkar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tak syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ukfur min inkar Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam akidah ada syak. Semua amal yang ada min inkar ini, asas yang buat dosa asyaitan. Manusia dia ikut sahaja. Manusia ikut syaitan sahaja. Kamathali syaitani idh qala lil insan. Al-insan semua manusia. Lil insani kfur. Bila manusia buat min inkar asyaitan, terus apa jawab? Inni akhafullah. Saya takut kamu buat bahaya. Inni akhafullah. Falamma kafara, lepas manusia dah buat dosa atau meninkar Allah, meninkar nikmat Allah Subhanahu wa taala, asyaitan jawab apa? Inni bari'um mink. Inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut Allah Subhanahu wa taala. Walau dia syaitan, dah janji di dalam Al-Quran Al-Karim, asyaitan atau iblis masuk di dalam neraka. Masuk di dalam neraka. Asyaitan atau iblis lihat kita. Waktu kita mandi, waktu kita tidur, waktu kita kerja, waktu kita semua lihat kita. Tetapi kita tak boleh lihat. Kita tak boleh lihat. Syaitan ikut apa yang kita buat amal saleh, dia nak amal ini rusak. Dia nak amal ini rusak. Sentiasa. Bila kita nak salah terus ada wiswas. Apa yang kita nak buat. Kadang sampai habis khusyuk atau tak ada khusyuk dalam salah. Kadang-kadang lupa ayat Al-Quran Al-Karim waktu kita baca salah. Waktu kita baca surah Al-Fatihah. Kadang-kadang orang tak tahu baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dah, lupa satu ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa ini? Asyaitan. Bila orang qawi iman dalam hati, bila dia salah, dia tahu depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semua atas dunia ini buang dalam hati, dan yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan takut. Syaitan takut. Tetapi dia, amal dia nak rusak amal salih. Kalau ada keluarga yang baik, terus masuk syaitan. Kalau ada kerja yang baik, terus masuk syaitan. Nak apa? Nak rusak kerja. Nak susah keluarga. Nak susah dunia kamu. Kenapa? Sebab ini amal syaitan. Suka buat macam itu. Suka buat macam itu. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. Dah terus, dah buka jalan sedikit, boleh kamu ikut amal ini. Itu amal asyaitan. Amal asyaitan. Inni akhafullah rabbal alamin. Subhanallah al-azim. Syaitan takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita? Macam mana kita manusia yang kita hidup bawah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu kita ahli syurga atau ahli neraka, Allahu a'lam. Tetapi memang ada yakni yaqin walhamdulillah,
kita salat, puasa, sedekah, zakat, amal saleh, ada yakin kita nak pilih syurga. Tetapi syaitan dah yakin 100% ini ahli neraka wal'iyadu billah. Macam mana dia takut? Macam mana dia takut? Walau dia taubah, walau dia istighfar, walau dia buat apa-apa, dah syaitan, ini ahli neraka. Ini ahli neraka. Yakin. Tak ada syak. Yakin 100%. Tetapi macam mana dia takut? Macam mana dia takut? Lihat macam mana buat fitnah bersama umat Islam. Nak buat fitnah, nak buat masalah, nak mereka lupa agama, tak buat atau tak ikut syariat Allah Subhanahu wa taala yang pilih, ini amal asy-syaitan ar-rajim. Asy-syaitan ar-rajim. Ar-rajim yang rajam, yang Allah Subhanahu wa taala rajam dia dalam neraka wal iyadu billah. Juga ada di dalam ayat 21 di dalam surah Al-Hashr. Ada sedikit ta'ammul atau tadabbur khas di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'a." Lau anzalna hadzal Qur'an, Al-Qur'an yang kita baca di dalam awal surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Nama ini Quran kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah anzala Al-Quran untuk manusia, untuk hidayat manusia, untuk Muslim. Kalau Allah turun Al-Quran untuk bukit yang besar, dalam bukit ini ada khusyuk. Ada khusyuk. Sebab apa? Sebab tahu ini kalam Allah Subhanahu wa taala turun untuk apa? Untuk bukit yang ini. Untuk bukit yang ini. Khusyuk selalu. Tak buat sedikit dosa. Kenapa? Sebab yang turun ini Al-Quran, atau di dalam Al-Quran ada yang bahaya, ada yang tak bahaya. Bila Allah Subhanahu wa taala pilih kita khalifah Allah atas bumi dan turun Al-Quran Al-Karim, lihat macam mana manusia buat. Ada yang 100% khusyuk bila baca Al-Quran. Ada 50% orang bila dengar Al-Quran Al-Karim. Ada yang 80% khusyuk di dalam Al-Quran Al-Karim waktu dia baca Al-Quran. Ada mereka waktu dengar Al-Quran ikut suara sahaja, tak faham apa maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Ini manusia. Bila kita faham atau tadabbur, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu. Wahai Muhammad, kalau Allah Subhanahu wa taala turun Al-Quran Al-Karim untuk bukit ini, mungkin bukit ini ada khusyuk. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Mutasaddi', lihat macam mana? Macam menggigil. Khusyuk, menangis. Kalau orang khusyuk, kadang-kadang khusyuk sampai dia menangis. Kadang-kadang ada orang yang khusyuk waktu salat sampai dengar suara. Sebab dia menangis kuat, menangis di dalam hati. Bukan mata air mata sahaja yang turun, tetapi dalam hati. Dekat. Ini la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Mutasaddian macam menggigil. Ada kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam cerita Nabi Musa waktu dia pergi Jabalul Munajah, Jabalul Tur. Lihat apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa." Sampai bukit menggigil. Ada cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam bukit ini. Juga Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa taala. Macam mana hati kita keras bila kita dengar ayat Al-Quran Al-Karim, tak ambil ibrah. Macam mana hati kita gelap, tak masuk cahaya Al-Quran Al-Karim sampai kita boleh faham hikmat Allah Subhanahu wa taala.
faham apa yang Allah Subhanahu wa taala mahu kita buat atas bumi waktu kita hidup. Macam mana? Sampai bila? Sampai bila hati kita gelap? Sampai habis bulan Ramadan? Dah habis bulan Ramadan, ada lagi 2 hari sahaja. Lepas ini dah dunia masuk dalam hati kita. Masuk hari raya, masuk kita mungkin jauh dari masjid dan surau untuk kelas ilmu, untuk tadarus Al-Quran. Kadang-kadang orang dah hari ni dah khatam tak baca Al-Quran. Kenapa dah khatam? Nanti insya-Allah tahun depan. Allahu a'lam, mungkin tahun depan Ramadan boleh datang, tetapi kita boleh jumpa Ramadan atau tidak. Mungkin ini Ramadan yang terakhir. Mungkin Ramadan yang terakhir. Macam mana khusyuk, macam mana rahmah yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, yang ada di dalam bulan Ramadan, kita nak rasa selalu ada dalam hati. Bukan untuk musim sahaja. Musim ini nak tambah pahala, nak tambah yang baik. Tetapi jangan kurang lepas keluar bulan Ramadan, jangan kurang iman atau rahmah atau cahaya atau akhlak yang kita dapat di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan Al-Quran Al-Karim. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ini contoh. Watilkal amthal, ini contoh sahaja. Ini contoh sahaja. Allah bukan turun Al-Quran untuk bukit sahaja, untuk kita sahaja. Tetapi Allah beri kita contoh. Macam ini. Macam ini. Lihat macam mana. Apa berbeza hati kita dengan bukit? Bila kita naik bukit, kadang-kadang banad. Yang pergi Makkah dah buat haji, lihat macam mana naik bukit Jabal Arafat. Lihat macam mana Jabal Uhud dalam Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang dah tua sedikit mungkin naik Jabalur Rumah. Yang dekat Al-Masjid An-Nabawi. Macam ini, kalau Al-Quran turun, mungkin bukit ini khusyuk, menangis, sampai dengar suara. Tetapi hati kita. Kita nak fokus macam mana hati kita. Ibrah atau ta'amul dalam ayat ini, apa maqam Al-Quran dalam hati kita. Berapa beratus ada. Kita baca Al-Quran dalam bulan Ramadan sahaja, atau dalam selalu, atau musim haji, atau sampai bila? Sampai bila? Maqam Al-Quran dalam hati umat Islam, semua orang tahu. Semua orang Muslim tahu. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Mungkin tafakkur. Kamu fikir. Allah beri nikmah akal. Allah beri nikmah alat at-ta'lim, alat ilmu. Dalam satu badan ada alat ilmu. Ada alat akal, alat mata, alat telinga, alat hati. Ini semua alat ta'lim. Macam mana kita nak dapat yang baik yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Makna ayat ini, jangan lupa baca Al-Quran Al-Karim, dan waktu kita baca Al-Quran Al-Karim, kita ada sedikit tadabbur, kita faham walau sedikit dalam hikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Ini untuk ruh kita, untuk hati kita. Sebab kalau hati sakit susah, tak ada doktor yang bersih, tak ada hospital yang kuat boleh bersih dosa yang ada di dalam hati kita. Tak ada negara yang boleh tolong hati kita kalau ada banyak dosa atau gelap. Tak ada. Ubat yang ada apa? Al-Quran Al-Karim. Ubat yang ada Al-Quran Al-Karim. Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Al-Quran Al-Karim ada dalam hati, tak boleh dosa masuk di dalam cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim.
Juga ada ta'ammul di dalam surah As-Saff ayat berapa? Ayat 2 dan ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu. Khitab untuk ahlul iman. Ahlu al-iman yang ada yang maqam tinggi di dalam Islam. Islam yang nombor 1, iman yang nombor 2. Bila kita dengar khitab Allah Subhanahu wa taala untuk orang mukmin, makna ini orang mukmin dia yang dengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Bila orang mukmin dengar kalam Allah, terus buat apa yang Allah Subhanahu wa taala mahu dan tak buat yang Allah Subhanahu wa taala tak mahu. Ini taifah. Ini satu bahagian. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa cakap tetapi kamu tak buat? Tahu ini bahaya? Kabura maqtan. Maqtan ghadaban. Al-maqt ghadab, marah. Kabura maqtan 'inda Allah. Allah marah kalau kita cakap dan kita tak buat. Kita tak buat. Kita bagi tahu wahai orang Islam salah, tetapi kita tak salah. Allah marah. Marah bukan untuk mereka, marah untuk kita kalau kita cakap dengan orang tetapi kita tak buat. Kabura maqtan 'inda Allah. Bukan depan manusia. Bukan bersama kawan-kawan, bukan bersama umat Islam, tak. Indallah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Apa yang kamu cakap dalam agama, buat. Kalau kamu tak buat, Allah marah. Walau orang da'iyah, walau ustaz, walau ustazah, walau semua. Walau imam, walau bilal, walau mufti, walau raja, semua. Ini hukm Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Kenapa tak buat? Waktu kamu dengar kalam Allah Subhanahu wa taala, kita dengar dalam Al-Quran Al-Karim untuk bulan Ramadan, kutiba alaikumus siyam, dah terus masuk bulan Ramadan tetapi mereka tak puasa. Kenapa? Mereka dia kata nak buka puasa, tak nak puasa. Nanti saya kurus. Takut kalau dia kurus. Ini bahaya. Ini bahaya. Ini di dalam surah As-Saff. Jangan cakap apa hukum yang ada di dalam Islam, tetapi kamu tak buat amal yang kamu cakap. Yang kamu cakap. Juga di dalam surah Al-Jum'ah ayat 8. Di dalam surah Al-Jum'ah ayat 8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bila kita dengar maut atau malakul maut, macam mana kita rasa dalam hati? Apa rasa dalam hati bila kita dengar kawan dah mati, jiran dah meninggal, qarabah dah meninggal? Apa rasa kalau cakap hari ini kamu meninggal atau hari ini kamu mati? Terus menangis, buka sajadah, buka Al-Quran. Kenapa? Nak husnul khatimah. Nak husnul al-khatimah. Banyak orang takut. Nak hidup, tak nak mati. Takut. Takut, tak nak mati. Kenapa? Sebab dunia, dalam hati dunia. Orang mukmin yang iman kuat, dah tahu kalau dia mati nak jumpa apa? Nak jumpa siapa? Jumpa Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin 100% tak ada orang atas bumi hidup dia tak mati.
Dia tak mati, tak ada. Semua orang mati. Semua orang mati. Yakin 100%. Dah Allah Subhanahu wa taala janji semua makhluk mati. Kenapa takut? Apa yang kita buat sebelum mati sampai kita nak jumpa Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha apa yang kita buat. Itu sahaja yang kita nak fokus. Bukan kita nak fokus untuk dunia sahaja, tetapi kita lupa akhirah. Lupa malakul maut. Malakul maut bila dia datang, dia tak bagi izin. Tahu tak? Tak bagi izin. Bila dia datang, terus meninggal. Allah yarham. 1 jam, 5 minit, 10 minit, terus ruh keluar dalam badan. Allah yarham. Dan berapa bilion duduk dalam kubur. Allahu a'lam. Itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Fa innahu mulaqikum. Malakul maut datang. Bila Allahu a'lam. Tetapi kita siap, orang mukmin siap selalu. Kenapa dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah orang muslim wudu selalu. Sunnah orang muslim salah. Sunnah orang muslim akhlak. Bila malakul maut datang, kita dah siap. Dah buat. Kita dah buat. Dan bila malakul maut ambil ruh, kita terus jumpa Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang susah. Tak ada yang susah. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kita jumpa Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi wasyahadah. Apa yang kita buat di dunia dah Allah tahu. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah bagi kita tahu apa yang kita buat di dalam dunia. Di dalam umur kita 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, apa amal Allah Subhanahu wa taala beri kita tahu. Subhanallah al-azim. Makna ini kita kalau ikhlas atau benar ke Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala buka jalan yang baik di dalam dunia dan akhirah. Di dalam dunia dan akhirah insya-Allah taala. Juga di dalam surah Al-Munafiqun atau At-Tahrim. At-Tahrim di dalam ayat 6. Surah At-Tahrim ayat 6. Ini ta'ammul yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Untuk umat Islam, fitrah manusia atau fitrah orang mukmin, suka istri, suka anak-anak, suka keluarga, takut kalau buat salah, mahu keluarga buat yang baik. Itu fitrah. Ini fitrah. Kadang-kadang kita doa, ya Allah, anak-anak yang saleh. Dah belum istri belum bersalin, dah kita doa, ya Allah, anak-anak yang saleh, anak perempuan salihah, nak dzurriyyah yang baik. Kenapa? Mahu kita dapat banyak pahala, dan bila Allah Subhanahu wa taala beri kita atau terima doa yang kita mahu, lihat macam mana dalam hati gembira. Wasiat Al-Quran Al-Karim, wasiat Al-Quran Al-Karim, lepas anak-anak atau dzurriyyah kita dah besar sedikit, macam mana kita ajar agama Islam. Macam mana kita nak dzurriyyah tahu hukum Allah Subhanahu wa taala atau buat ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, qu minal wiqayah. Qu minal wiqayah. Wiqayah, contoh kalau kita pergi hospital, doktor bagi ubat. Untuk apa? Untuk kita tak sakit. Nak makan ubat untuk apa? Kita nak sihat. Tetapi kalau kita tak makan ubat ini, nampak macam mana? Kita sakit.
dalam akal kita sakit. Tetapi juga agama atau cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, Al-Quran Al-Karim, syariat Allah, macam mana kita masuk syariat Allah dalam hati anak-anak atau zuriat kita. Sampai mereka atau sampai zuriat kita buat amal yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Panggil keluarga nak buat ibadah bersama, nak zikir bersama, nak buat ikhlas, tajuk ikhlas, macam mana kita benar, macam mana kita ikhlas, macam mana kita amanah, macam mana kita akhlak, semua dalam jadual. Kita takut kalau anak-anak masuk dalam neraka, kita takut kalau saya masuk di dalam neraka, sebab azab Allah Subhanahu wa taala besar. Dan ini mas'uliyah atau hak-hak yang besar, yang susah sangat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Neraka dia makan apa? Manusia dan batu. Manusia dan batu. Waquduha an-nas wal hijarah. Dalam neraka ada malaikah. Dalam neraka ada malaikah, bukan sebab azab Allah Subhanahu wa taala malaikat, tak, tetapi malaikat buat amal di dalam neraka taat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk azab neraka manusia yang buat dosa, yang buat maksiat, yang hati dia jauh, yang hati dia keras, tak faham hikmat Allah Subhanahu wa taala. Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sun Allah. Malaikat di dalam neraka tak buat dosa sedikit. La ya'sun Allah ma amarahu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala mahu, malaikat terus buat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat yang ada di dalam neraka buat amal yang Allah Subhanahu wa taala bagi izin. Okey, insyaallah kita berhenti di dalam juzuk 28, akhir juzuk 28. Esok insyaallah di dalam juzuk Al-Mulk atau juzuk Tabarak. Juzuk Tabarak 29. Nanti insyaallah hari Isnin kita boleh khatam tadabbur 30 juzuk untuk lafatat atau ta'ammulat di dalam Al-Quran Al-Karim. Nanti lepas raya kita ikut apa tu Ustazah? Hudal Quran yang kita buat sambung di dalam surah. Hari itu kita berhenti di dalam surah Isra. Dalam surah Al-Isra. Betul. Kita dalam surah Al-Isra. InsyaAllah kita cek balik lepas raya. Dan selamat hari raya. Dan ada lagi sedikit dalam bulan Ramadan berapa jam. Jangan lupa zikir, sebab tasbih atau zikir Alhamdulillah atau Subhanallah di dalam bulan Ramadan lagi baik daripada bulan lain. Macam kita baca Subhanallah dalam bulan Ramadan, macam kita baca 1000 kali di dalam bulan lain. Di dalam bulan lain. Ini yang kita nak fokus. As'alallah subhanahu wa ta'ala an nakuna minal maqbulina indahu khususan fi hadha syahr al-karim wa an yamunna alaina birridha warridwan warrahmata walghufran innahu jawadun mannan wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa sawman maqbulan insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.